Okey, sila buka buku teks awak muka surat 154. Okey, 154. Okey, siapa yang baru masuk tolong tulis nama awak dekat chat. Okey, tapi sebelum kita masuk kepada tajuk pengembangan dan pengecutan, cikgu nak imbas balik apa yang awak dah belajar minggu lepas. Okey, apa yang awak dah belajar minggu lepas adalah awak dah belajar tentang tentang haba dan suhu. Apa maksud haba dan juga apa maksud suhu. Okey, haba dan suhu ni tak sama. Okey, haba ni adalah tenaga. Suhu ni adalah macam mana kita nak ukur haba tu. Okey. Suhu tu adalah macam mana kita nak ukur haba tu, dan suhu boleh diukur dengan menggunakan termometer. Jadi banyak minggu lepas banyak yang salah buat macam mana nak ukur termometer dengan tepat. Ada yang buat 30.2 sedangkan dia 32 darjah Celsius. Nanti buat ulang kaji balik macam mana cara mengukur menggunakan termometer. Kemudian kita pergi kepada perubahan suhu air. Perubahan suhu air di mana kamu belajar takat didih dan juga takat beku. Siapa boleh bagi tahu saya berapa takat didih air? Berapa takat didih air? Halo. Ada orang ke dalam video? Berapa takat didih air? Kalau tak malas nak buka chat, boleh tulis kat chat ni. Malas nak buka mic ke. Berapa takat didih air? 100 darjah Celsius. Yes, good Victoria. 100 darjah Celsius. Kalau takat beku berapa? Takat beku berapa kelas? 0 darjah Celsius. Ya, betul. 0 darjah Celsius. Okey, ingat tak air ni untuk air saja, bukannya cecair lain. Besi ke objek lain. Kalau air, kalau dia dah sampai 100 darjah Celsius, dia tak akan boleh pergi lagi kepada 101, 102. Dia sampai tu sahaja dia punya takat dia. Sama juga dengan air. Dia sampai 0 saja kalau dia beku. Melainkan kalau air tu awak tambah garam. Kalau awak tambah garam, dia bukan jadi air lagi, dia jadi air garam. Kalau air garam, suhu dia boleh tambah lagi. Takat didih dia 101 ke 2 ke. Tapi kena ingat takat didih dengan takat beku. Kemudian, kamu kena ingat, apabila sesuatu objek ataupun sesuatu cecair, objek bahan pepejal dipanaskan, dia akan menerima haba. Apabila objek itu disejukkan, ianya akan kehilangan haba. So hari ini kita akan pergi kepada tajuk pengembangan dan pengecutan. Pengembangan dan pengecutan. Sebelum tu cikgu nak tukar mic cikgu dulu. Alhamdulillah. Macam mana ni? Hello? Okey. Boleh dengar suara saya? Boleh. Okay, good. Tak ada dua lagi suara. Okay.
Ya, cikgu ada dua kat sini. Okay, so sekejap ah. Okay, kita pergi kepada buku teks dulu. Buka surat pengembangan dan pengecutan 158 ni. Okey, sini cikgu nak terangkan berkaitan dengan dalam gambar ni. Okey. Ni pengembangan dan pengecutan. Bahan akan mengembang apabila menerima haba. Okey, menerima haba dan mengecut apabila kehilangan haba. Okey, lepas ni cikgu akan minta kamu kalau kehilangan haba apa akan berlaku, kalau menerima haba apa yang akan berlaku. Okey. Kita lihat dulu. Okey, situasi yang pertama. Melia menuang air panas ke dalam botol minuman lalu menutup botol minuman dengan ketat. Okey, beberapa minit kemudian dia mendapati situasi di bawah ini berlaku. Dia tuang air panas, kemudian dia tutup, kemudian penutup botol tu terbuka. Dia pop terbuka. Kenapa penutup botol ni terbuka? Okey. Jadi kenapa? Dia ada terangkan dekat sini. Udara yang terdapat dalam botol minuman mengembang apabila menerima haba dari air panas. Keadaan ini menyebabkan penutup botol terbuka. Jadi sebenarnya dekat sini, air panas ni tadi, dalam ni kat ruang kat atas ni sebenarnya ada udara. Udara dalam tu telah dipanaskan ataupun telah menerima haba. Apabila menerima haba, ingat dekat sini, mengembang. Okey. Apabila udara itu mengembang, udara tu tak muat lagi dalam tu. Jadi sebab itulah penutup botol tu tercabut daripada tudung dia, daripada mulut dia. Okey. Jadi itu adalah konsep pengembangan. Okey. Okey, kemudian situasi nombor 2 kat sini. Okey. Melia mendapati 2 gelas kaca bertindan dan sukar untuk dipisahkan. Dia melakukan aktiviti di bawah bagi menyelesaikan masalahnya. Okey, biasa kan macam ni kalau kita tindih cawan, dia melekat. Okey, kemudian apa yang Melia lakukan? Dia letak ais dekat cawan di atas. Jadi apa yang berlaku dengan cawan dekat atas? Okey, ingat lagi konsep menerima haba dan kehilangan haba. Kalau kehilangan haba, mengecut. Okay, jadi cawan dekat atas tu jadi makin kecil. Jadi dia boleh mengasingkan cawan tersebut. Okey. Jadi apabila keteran air diletakkan di dalam gelas kaca, gelas akan mengecut kerana kehilangan haba. Oleh itu gelas yang bertindan dapat dipisahkan. Okey, saya bagi situasi contoh tunjuk gambar dengan awak. Okey, contoh menerima haba tadi menerima haba. Okey, botol ni tadi dalam ni ada air panas. Okey, air panas. Okey, jadi udara dalam ni tadi, contohnya ni lah dia punya partikel ataupun zarah-zarah dalam ni. Apa yang berlaku dengan udara dalam ni? Udara menerima haba. Jadi ingat konsep. Jadi ingat konsep apabila menerima haba, sesuatu itu akan mengembang. Okey, jadi apabila dia mengembang, dia akan menolak. Okey. Jadi sebab itulah penutup botol ni tadi tercabut. Okey. Kalau kehilangan haba, kehilangan haba. Okey, cawan tu tadi, ni cawan tadi, ini cawan yang kedua. Okey.
dia letak ais. Okey, dia letak ais dalam ni. Okey, jadi ingat konsep apabila kehilangan haba, sesuatu itu akan mengecut. Jadi apabila dia mengecut, dia jadi makin kecil. Mengecut jadi makin kecil. Okey, sebab itulah cawan ni dapat diasingkan. Okey, salah satu lagi cara awak boleh guna untuk mengasingkan cawan ni adalah kita juga boleh guna air panas. Okey, kita boleh guna air panas tapi kita rendamkan cawan yang di bawah. Okey. Ingat konsep kalau menerima haba dia akan mengembang. Jadi cawan bawah ni akan mengembang. Jadi kita boleh asingkan cawan tersebut. Okey. Okey. Okey, sekarang kita lihat dekat sini. Okey. So, kalau sesuatu objek kehilangan haba, apa yang akan berlaku? Okey. Okey, kehilangan haba. Apabila kehilangan haba, ianya adalah tutup mic. Adalah disejukkan. Okey. Suatu objek itu sedang disejukkan. Objek itu tak semestinya air ya. Objek itu boleh jadi bahan pepejal. Okey, seperti cawan, buku ke, meja ke. Okey. Okey, kemudian apabila sesuatu objek kehilangan haba, dia akan mengecut. Dan yang ketiga, suhu berkurang ataupun menurun. Okey. Kita tengok dekat sebelah sini. Apabila disejukkan, macam dalam termometer jugalah dia mengecut, dia turun. Tapi apabila menerima haba, more heat. Jadi partikel dalam ni dia akan mengembang. Jadi sebab itulah mercury di dalam termometer tu dia naik, suhu dia menaik. Okey, jadi kalau kita bandingkan dekat sebelah ni, kalau menerima haba, objek itu sedang di apa? Siapa dapat jawab? Sedang di apa? Dipanaskan. Okey, dipanaskan ni tak semestinya kita bagi ataupun kita letak dia pada bawah api. Kita boleh juga dekat cahaya matahari ke. Okey, sesuatu objek yang boleh memberi haba. Okey, kemudian mengembang. Kalau boleh tulis ni supaya kamu tahu kalau objek menerima haba dia sedang dipanaskan. Kemudian dia mengembang. Jadi apabila mengembang suhu akan bertambah. Okey, ataupun menaik. Ni penting ni, konsep ni kena tahu. Kalau saya tanya, kalau mengembang, kalau objek itu sedang mengembang, jadi dia sedang menerima haba. Kalau objek itu sedang dipanaskan, dia sedang menerima haba. Suhu akan bertambah dan menaik. Kalau saya tanya, dia ada kaitan antara satu sama lain. Kalau saya kata, kalau suhu bertambah apa akan berlaku? Dia akan mengembang. Macam tu. Konsep dia dekat sini ni saling berkait antara satu sama lain. Okey, ingat konsep pengembangan dan pengecutan ataupun ingat konsep menerima dan kehilangan haba. Okey, kita lihat seterusnya. Okey. Jadi, awak boleh rujuk dalam buku teks ada 3 aktiviti. Kejap. Okey, ada 3 aktiviti dalam buku teks.
di mana dia nak membuktikan pengembangan dan pengecutan terhadap pepejal, cecair dan gas. Okey, yang pertama ni berkaitan dengan berbola besi. Ini adalah untuk pepejal. Okey, kita lihat. Okey, ini adalah untuk pepejal. Okey. Situasinya, ini yang pertama. Okey, ini adalah gelang dengan berbola besi. Okey, yang ini ada dekat dalam makmal sains. Okey, jadi ini situasi pertama. Okey, situasi pertama, berbola besi ni dia dapat lalu. Dia dapat melalui gegelong berbola besi dapat melalui gelang. Okey. Okey, situasi satu dia dapat melalui gelang. Tapi apabila berbola besi dipanaskan, apa yang berlaku? Okey, apabila berbola besi dipanaskan, apa pemerhatian awak? Situasi dua. Situasi dua. Apa pemerhatian kamu? Okey, siapa dapat jawab? Okey, apa pemerhatian kamu? Boleh tulis kat chat kalau apa pemerhatian kamu selepas berbola besi ini dipanaskan? Ya? Ya, ya, ya. Dia tidak dapat melepasi gelang itu. Dia akan mula panas. Okey. Jadi berbola besi tidak dapat melalui gelang besi. Betul? Okey, berbola besi tak dapat melalui gelang besi. Itu pemerhatian awak, apa yang awak nampak? Okey, jadi jawapan awak adalah bola besi tidak dapat melalui gelang. Okey. Ini pemerhatian ni cikgu ajar kamu cara jawab KPS sains. Okey, jadi inference awak adalah berikan sebab kenapa berbola besi tak dapat melalui gelang kerana apa? Selain daripada panas, awak mesti kaitkan dia dengan konsep menerima haba dan pengembangan. Kerana berbola besi. Okey, tengah ayat ni ya. Lepas ni kita akan ulang benda ni. Berbola besi menerima haba dan mengembang. Okey, kita balik lagi kepada konsep yang atas tadi. Konsep ni. Okey. Konsep ni. Okey. Konsep menerima haba dan mengembang. Jadi jawapan awak tadi kerana berbola besi menerima haba dan mengembang. Okey. Jadi konsep tu mesti tahu. Jadi sama juga kat sini. Kerana berbola besi menerima haba dan mengembang. G rupa. Okey. Mengembang. Okey. Kalau ni pemerhatian. Pemerhatian tu apa yang kita nampak. Kalau inference, kamu bagi sebab kepada pemerhatian awak. Okey, sekarang kita lihat pengembangan dan pengucutan dalam cecair. Okey. Awak boleh rujuk juga buku teks awak ya, buku surat seterusnya tu tadi. Okey.
Jadi ini adalah pengembangan dan pengecutan dalam cecair. Cecair ataupun jenis air. Air tu. Okey. Jadi ini sebelum dipanaskan. Okey, ini sebelum dipanaskan, dia punya cecair ni dekat bawah. Okey, tapi apabila dipanaskan after heating, lepas dipanaskan, cecair tu makin naik. Sebab apa? Okey, pemerhatian awak adalah pemerhatian cecair dalam tiup aras cecair. Lupa dia tulis. Aras ataupun paras cecair di dalam tiup menaik. Okey. Sebab apa? Inference? Kerana apa? Okey. Kerana apabila dipanaskan tadi, sama juga dengan ni tadi, apabila dipanaskan, jadi udara dalam ni dia akan mengembang. Sama juga dengan air ni. Apabila dipanaskan, cecair dalam ni tadi mengembang. Okey, kerana cecair menerima haba dan mengembang. Jadi ini adalah konsep pengembangan dan pengecutan. Tapi bila air ni tadi dah dipanaskan kemudian dia disejukkan, paras air ni pun akan turun. Okey. Okey, ini adalah dalam cecair. Seterusnya adalah untuk gas. Oh, salah ni. Gas. Okey, ni untuk gas. Okey. Okey, kita lihat dekat sini. Ini untuk menerima haba. Ni untuk kehilangan haba. Okey, kita boleh lihat kat sini. Kalau kehilangan haba, udara dalam ni dia akan mengecut. Okey, kalau dalam ni mengembang. Okey, jadi kalau menerima haba, kalau udara dalam ni menerima haba daripada air panas kat luar ni, udara dalam ni akan mengembang. Disebabkan itulah balon ni boleh mengembang. Okey, sebaliknya berlaku kat sini apabila air sejuk dekat luar, udara dalam ni akan mengecut dan balon ini akan mengecut juga. Sama juga dengan gambar rajah sebelah sini. Okey. Ni air sejuk. Tak ada api bawah ni. Ni air panas, ada api. Jadi apabila air ni dipanaskan, udara dalam ni tadi menerima haba dan kemudian udara dalam ni mengembang menyebabkan balon ni mengembang. So ini adalah konsep pengembangan dan pengecutan. Okay, konsep dia ni je. Ni je awak kena hafal semua. Okay, menerima dan kehilangan haba. So, lepas kita dah belajar dalam pepejal, cecair dan gas, jadi kita akan lihat aplikasi pengembangan dan pengecutan dalam kehidupan seharian awak. Okay, sebab kita tahu suhu persekitaran kita ni boleh menaik dan menurun. Okay, disebabkan suhu persekitaran ni boleh menaik dan menurun, jadi semua objek di sekeliling kita juga boleh mengembang dan mengecut. Bangunan pun boleh mengembang dan mengecut, cuma kita saja tak nampak. Okay. Jadi konsep yang pertama adalah terus pergi sini. Okey. Konsep yang pertama adalah kabel elektrik dipasang secara mengendur. Okey, jadi orang yang pasang kabel elektrik ni, cuba kalau awak lihat pergi keluar rumah pada waktu siang dan waktu malam, awak bezakan dia. Okay, pada waktu sejuk dan waktu panas. Apa yang awak lihat? Okey. Kalau awak pergi luar rumah, awak tengok kabel elektrik kat luar rumah, bila hari panas, ni akan kendur macam ni, mengendur. Okey, panjang. Sebab apa?
Bila hari panas, panjang kabel ni jadi semakin panjang. Okay, kabel ni jadi makin panjang sebab dia mengembang. Tapi bila hari sejuk, dia tegang. Okay, sebab apabila hari sejuk, kabel ni kehilangan haba dan menyebabkan dia mengecut. Ingat konsep pengembangan dan pengecutan. Kalau hari panas, dia mengembang, jadi kabel ni jadi makin panjang. Kalau hari sejuk, kabel itu mengecut, jadi dia semakin pendek. Jadi sebab itulah kabel elektrik dipasang secara kendor. Maksudnya dekat sini, orang yang pasang kabel elektrik ni kan dia pasang pada waktu siang. Jadi bila dia pasang, dia mestilah pasang secara mengendur. Okey. Jadi cuba awak bayangkan kalau orang yang pasang kabel elektrik ni pada waktu siang, dia pasang terus secara tegang. Jadi apa yang akan berlaku pada waktu panas? Kabel elektrik tu akan putus. Okey? Sebab waktu panas pula. Waktu sejuk, salah cikgu. Apabila tukar jadi waktu malam ataupun waktu sejuk, kabel elektrik tu akan mengecut, jadi dia akan putus. Okey? Jadi lepas ni awak tengoklah dekat luar rumah awak kabel elektrik. Okey, seterusnya adalah walaupun kita dekat Sarawak ni tak ada landasan kereta api, jadi kamu mesti tahu juga bahawa landasan kereta api ni dipasang di sini, dia ada ruang. Okey. Sebab bila pada waktu panas, ruang ni dia akan menjadi semakin rapat. Sebab besi ni dia mengembang pada waktu panas. Kemudian bila pada waktu sejuk, dia kehilangan haba. Kemudian jarak ni makin jauh. Okey. Jadi cuba awak bayangkan kalau orang yang pasang landasan kereta api ni panjang terus macam ni. Okey, jadi mungkin nanti pada waktu hari panas ini yang akan berlaku. Okey, landasan ni akan rosak. Sebab dia tak ada ruang lagi untuk dia mengembang. Okey, dia tak muat lagi. Jadi kalau dia tak muat lagi, dia akan mengembang dan dia akan jadi rosak. Okey, kemudian yang terakhir adalah penyambung besi pada jambatan. Kalau awak lihat dekat jambatan kita yang panjang, dia ada buat ruang dekat hujung dengan kat depan. Okey, contohnya ni tadi jambatan. Okey, kamu akan tengok dekat permulaan dan pengakhiran ni akan ada ruang. Sebab apa? Pada waktu panas, ni akan jadi makin rapat. Okey. Jadi waktu sejuk dia akan mengecut. Jadi kecil. Jadi pada waktu panas dia akan jadi rapat. Tapi pada waktu sejuk dia akan jadi jarang. Okey, kita tak nampak sangat perbezaan ni, tapi dia memainkan peranan yang sangat penting. Okey, dalam pembinaan. Okey, jadi orang yang jadi arkitek ni dia mesti mengambil kira konsep pengembangan dan pengecutan. Sama juga kalau kita nak bina bangunan. Okey. Okey. So, ni adalah konsep pengembangan dan pengecutan. Jadi, kita dah belajar berkaitan dengan konsep kehilangan dan menerima haba. Lepas tu, aplikasi pengembangan dan pengecutan dalam kehidupan seharian yang ada kaitan dengan pengembangan dan pengecutan.